Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, amma ba'd. Sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu bersama saya lagi Imam Muda Hasan dalam rancangan Mudahnya Tajwid. Dan pada kali ini kita akan bincangkan sama-sama tentang ilmu makharijal huruf ataupun ilmu makhraj huruf. Apakah makna makhraj dan apakah penting makhraj dan bagaimanakah cabang-cabang makhraj ini? Nanti kita akan kupas satu persatu. Selepas ini jangan ke mana-mana, bertemu selepas ini insya-Allah. Bila kita sebut tentang makhraj huruf ataupun kita sebut makharijal huruf, sebenarnya makharijal huruf ni ialah plural ataupun jamak kepada makhraj. Makhraj ni tempat keluar maksud dia. Makharijal huruf iaitu tempat-tempat keluar. Itu dari segi bahasa Arabnya lah. Ya, kalau ada ustaz kata makharijal huruf, apa boleh makharijal huruf ni? Ada ustaz sebut makhraj huruf, benda yang sama ya, cuma plural dengan singular, itu jelah bezanya ya. Baik, bila kita sebut tentang makhraj, apa makna makhraj? Makhraj ini ialah maksudnya tempat keluar ya, mim kha ra jim, makhraj tempat keluar, itu dari segi bahasanya ya. Bila kita sebut makhraj dalam bab pengajian ilmu tajwid, iaitu tempat keluar semua huruf-huruf Al-Quran ataupun huruf hijaiyah. Berapakah huruf hijaiyah tuan-tuan sekalian? Huruf hijaiyah ni ada 29 dan ada sebahagian mengatakan 28. Kenapa ada 28 29? Ya, kalau kita sebut 29, dia masuk sekali alif dengan hamzah tu dikira huruf hijaiyah. Dan ada yang mengatakan 28. 28 tu maknanya tidak termasuk alif. Hamzah itulah sebagai huruf ya, alif tidak. Jadi samalah sebenarnya kalau pusing antara 28 dan 29 ni sebenarnya tak ada isu besar pun, sebab alif dengan hamzahnya sebutannya kan. Baik, tuan-tuan sekalian, bila kita sebut tentang kenapa pentingnya kita memahami ilmu makhraj huruf, supaya kita nak membaca dengan betul, supaya bacaan ataupun huruf yang kita sebutkan tadi, alif, ba, ta sampai ya, itu yang 29 jumlahnya itu, disebut setiap huruf itu dengan betul. Sebab setiap huruf itu dia ada tempat keluar dia yang tersendiri ya. Ilmu tentang makhraj huruf ni ilmu yang disusun oleh para ulama. Pada zaman Nabi SAW, Nabi tak cerita pun tentang makhraj ini. Cuma untuk kita memahami dengan baik tentang bacaan yang betul, kita tengok tuan-tuan sekalian, objektif kita, matlamat kita mengaji tajwid, objektif kita memahami makhraj huruf ini, tujuannya satu, iaitu supaya kita membaca, kita menyebut huruf-huruf Al-Quran ini dengan betul. Itu je tujuannya. Para ulama membahagikan makhraj huruf ini kepada 5 bahagian. Yang pertama namanya syafatan ataupun syafatain. Sama sajalah, syafatan ataupun syafatain. Apakah makna syafatan? Iaitu 2 bibir. Kita panggil anggota bibir ini syafatan. Kita panggil 2 bibir. Itu yang pertama, syafatan, 2 bibir. Yang kedua iaitu namanya lisan. Lisan ni kita tahulah lidah ya, menggunakan anggota lidah. Huruf-huruf itu hanya lidah itu memainkan peranan penting untuk mengeluarkan huruf tu. Tadi syafatan tadi yang pertama, anggota bibir ini yang tempat mengeluarkan huruf tadi. Yang kedua, yang pertama syafatan, yang kedua iaitu lisan, lidah ya. Yang ketiga iaitu halq. Halq iaitu halqum ya. Halqum ni maknanya kerongkong lah, di kawasan kerongkong. Keluarnya huruf itu pada ruang kerongkong tadi. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat iaitu namanya khayshum. Khayshum ni iaitu pangkal hidung. Di kawasan dengung ya, biasanya dengung ya. Itu kawasan namanya khayshum, iaitu kita panggil sebagai pangkal hidung. Dan yang terakhirnya iaitu jauf. Jauf ini maksudnya rongga. Rongga mulut, di kawasan rongga mulut ni. Ini yang melibatkan tentang huruf-huruf mad, alif, waw, ya. Bila mana dia bukan alif, waw, ya tu sendiri, tapi bila kita baca tu,
Bila datangnya hukum mat, maka dia akan menggunakan kawasan rongga mulut ataupun jauf. Itulah dia 5 tentang makhraj huruf. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pengetahuan kita bersama, dan untuk penerangan yang selanjutnya tentang syafatan, khayshum dan seterusnya, kita akan bertemu pada episod yang akan datang. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Maksudnya, sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Untuk itu, sama-sama bersama dengan saya, Imam Muda Hassan, dalam rancangan Mudahnya Tajwid untuk kita menjadi umat Nabi yang terbaik. Untuk itu, tuan-tuan sekalian, jangan lupa subscribe channel YouTube El Hikmah TV, EL Hikmah TV, untuk sama-sama dapat manfaat, insya-Allah.